ialah rentetan dari bab-bab yang sebelum lah. Sebelum tu sedikit intro kepada semua. Buku Muntalaq ni satu buku yang buku kita panggil buku fiqh dakwah, untuk memahami dakwah. Kalaulah untuk orang solat, adanya buku fiqh solat, fiqh zakat, fiqh siam, fiqh puasa, fiqh ibadat sebagainya. Di sana ada ulama menulis buku untuk memberikan fahaman tentang dakwah kan, iaitu dipanggil buku fiqh dakwah lah, mengikut pelbagai penulis masing-masing. So antaranya buku ni bertajuk buku Al-Muntalaq. Itu buku Muntalaq ni bermaksud ditolak. Dia adalah buku yang tulis khas untuk orang-orang yang nak memulakan belajar, nak berdakwah secara serius kan, secara ilmiah lah, secara ada basis yang betul. Ramai je orang yang ada nak berdakwah tapi mungkin muntalaqnya tidak benar kan, ataupun dia tak dibekalkan dengan the right step lah untuk dia bermula. Dia banyak efek dia, kemungkinan dia akan salah step ataupun semangat dia tu akan pudar sebab dia tidak disandarkan pada ilmu yang betul. So mungkin dia akan buat kerja tu separuh jalan. Termasuklah kita semua sebenarnya kan. Sebab abang sangat risau kalau kita semua ni datang pagi ni bukan kerana kesedaran, tapi kerana semangat ataupun kerana kawan-kawan kan. Mungkin Fahim datang sebab ada Imran. Dia faktor lain lah, faktor luaran. Faktor mudah ke, faktor masa kosong ke, faktor I'm free today so I join this session. Tak itu benda yang berbahaya lah. Dia bagus benda tu untuk awal-awal, untuk menarik kita untuk kenal Islam lebih. Tapi untuk berjalan jauh, untuk istiqamah satu amal tu, kita kena memahami dengan the right step kan. Itu dengan ilmu lah, dengan kefahamannya. Kerana itu kita membaca buku-buku fiqh dakwah. Bukan nak mengata, tapi kalau orang-orang yang buat dakwah di media sosial kan, influencer tu sangat-sangat ada kan elemen lain yang kita boleh nampak. Selain pada dia nyampai mesej yang baik tu, dia ada pula hidden. Kita bukan nak judge niat dia, tapi sometimes dia nak promo barang, sometimes dia ada lain. Sebenarnya ni macam not the right things to do lah sebenarnya kan. Sepatutnya kalau betul-betul nak ajak orang pada Islam, dia kena membersihkan niat dia dan tindakan dia tu tidak ada dicampur dengan perkara-perkara lain kan. Sebab selalunya orang yang insta famous, yang share tazkirah ni, at the same time dia jugalah orang yang review produk sebagainya lah, yang mana bila dia famous adalah benda yang datang belikan. Sebab apa? Sebab mungkin dia tak dibekalkan dengan the right knowledge. So insyaAllah kan, kita nak faham lebih kewajipan tentang ataupun topik syahadatul haq tu, menyampaikan kebenaran tu, kita nak kena fahamilah juga apa yang dimaksudkan dengan dakwah ni kan, dengan kita menelaah buku-buku fiqh dakwah. So pada pagi ini sedikit saja nak share bab yang keempat ni cerita tentang wujub berdakwah kepada Allah, kewajipan dakwah ke jalan Allah Ta'ala. Sebenarnya kita dah cerita tentang perkara dakwah ni dari awal kita sendiri, secara tak langsung lah mungkin dalam pengisian-pengisian sebelum ni. Tapi bila kita dengan pengisian syahadatul haq ni, dia straightforward lah tentang setiap Muslim perlu menyampaikan syahadah yang telah pun terpikul pada bahu mereka ketika mereka melafazkan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Benda tu telah ada. Pengisian itu hanya memberikan kesedaran je, untuk sedarkan bahawa dia ada tanggungjawab tu. Kalau tak dengar pengisian tu, tanggungjawab tu still ada pada setiap Muslim kan. Sama ada mereka sedar atau tidak. Itu yang telah dibuat oleh Al-Maududi. Dia nak sedarkan orang Muslim di India yang setiap Muslim tu ada tanggungjawab syahadah tu, menyampaikan kebenaran. Sebab itulah package bila kita ikrar yang kita ni seorang Islam kan. Tapi dia bukanlah beban, dia satu apa yang kerja mana yang diberikan oleh Allah SWT dengan package pengiktirafan tentu satu kemuliaan sebenarnya bila kita diberi kefahaman dan kesedaran untuk menjalankan kerja-kerja ini kan. So dalam topik keempat ni, dia cerita tentang kewajipan dakwah. Dia akan ulas tentang kewajipan dakwah ni dari segi bahasanya, dan juga dia akan bincangkan dalil tentang kewajipan dakwah, dan dia juga akan membincangkan tentang mematahkan hujah-hujah orang-orang yang merasakan dakwah ini adalah fardu kifayah, ataupun yang merasakan dakwah ini bukan untuk semua, ataupun dia nak mematahkan hujah-hujah syubuhat keraguan-keraguan haula wujub dakwah, sekitar kewajipan berdakwah. Sebab ada juga orang-orang Islam yang sekarang ni masih lagi ada wrong mindset tentang dakwah ni kan, yang rasakan dakwah ni kerja orang ustaz, kerja sebagai orang sahaja, kerja orang yang mesti ulama ke. So itulah syubhat,
keraguan-keraguan ataupun wrong perception yang ada dalam kalangan orang Islam yang perlu disettlekan secara ilmiah dulu kan sebelum kita bergerak lah. Jadi kita cerita sikit kat sini kan. Ini intro dia ni dia adalah rentetan lah kepada bab yang sebelum ni kan. Kat sini mereka yang membisu sentiasa resah, mereka yang tidak menyampaikan resah tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman iman. Ketenangan ini hanya khusus untuk mereka yang berani menyatakan kebenaran dan menceritakan tentang syurga sahaja. Hanya untuk mereka yang bercerita tentang keunggulan dan keadilan Islam. Mereka juga mengingatkan manusia tentang azab neraka jahanam dan qanun at-tamathul. Ini setengah pada kita dah bincang lah dengan abang. Bab yang ketiga ada sebut tentang perkara ni kan. Qanun at-tamathul, balasan Allah SWT. Itu qanun persamaan. Secara ringkasnya, dalam Islam ini ada satu prinsip ataupun dalam macam mana Allah Ta'ala mentadbir dunia ini ada satu prinsip atau satu undang-undang dipanggil qanun at-tamathul, law of similarity. Kalaulah si A buat satu kesalahan, maka hukumnya adalah B pada satu zaman. Di whatever zaman sekalipun, kalau orang tu buat kesalahan A, hukuman dia adalah B kan. Kalau dulu orang ingkar Rasul, maka mereka kena azab. Hari sekarang pun, walaupun zaman dia lain, tempat lain, kalau dia ingkar Rasul, dia juga akan kena azab. Itu kita sebut sebagai qanun persamaan. Pelakunya mungkin berbeza, tempatnya berbeza, wataknya berbeza, masanya berbeza, tapi hukum undang-undang itu dah sama. Qanun at-tamathul. Okay. So, kita kata kat sini, hanya mereka inilah, mereka yang menyampaikan kebenaran ini saja yang tidak resah. Orang-orang yang tidak menyampaikan kebenaran, yang membisu ni sentiasa resah, gelisah, tidak mendapat ketenangan. Dengan ini, mereka ni kan, yang buat ni, yang diberi kefahaman ni, telah mewarisi tugas Rasulullah SAW yang diutus kepada manusia untuk menceritakan berita gembira dan ancaman dari Allah SWT. Dengan kata lain, mereka melakukan dakwah kepada Allah. Atau dengan istilah sebagian fuqaha, mereka ialah orang-orang yang melaksanakan tugas hisbah dan mengihtisabkan pahala dan Allah menegakkan nasihat, menegakkan ma'ruf dan nahi munkar. Pertama dia nak ceritakan bahawa manusia yang tidak melakukan ma'ruf dan munkar ni berada dalam keadaan resah gelisah. Macam ada kaitan ke? Betul ke ni kan? Sebab kita nampak orang yang lalai lebih enjoy. Tapi tak dikata sebenarnya kan. Orang yang menegakkan Islam ni lebih enjoy. Kan? Sedangkan orang yang bisu tu lebih berada dalam keadaan resah gelisah. Sebenarnya ada Al-Quran yang cerita tentang perkara ni kan. Kalau kita boleh tengok surah Al-Ahzab ni. Ayat ketiga yang kedua. Dengar ke semua ni? Cuba cari ayat ke-39. Surah Al-Ahzab. Okay. Alladzina yuballighuna risalah. Nabi-nabi yang lalu itu ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah, yang menyampaikan risalah, serta mereka takut melanggar perintahnya dan mereka pula tidak takut siapa pun melainkan kepada Allah, dan cukup Allah menjadi penghitung kasih baik itu bagi mereka. Jadi sebabkan mereka ni menyampaikan kebenaran, sebenarnya dengan menyampaikan risalah ni Allah menyampaikan keberanian kepada mereka. So la yakhshawhun, mereka tak takut pada satu benda pun ahadan kan, melainkan kepada Allah SWT. Jadi lagi kuat kan kita ni yuballighu risalah ni, lagilah ditambahkan keberanian pada kita. Sebenarnya normal ke sebenarnya kan. Contohlah macam Fahim kan, Fahim share pagi letak komik kan dekat pintu bilik. Hari pertama makin nervous kan, hari kedua makin okey. Sebab dia lah normal lah kalau kita buat benda tu. Apa-apa benda yang kita buat, yang first time kita buat kita takut, tapi second time kita akan makin berani kan. Orang mencuri pun, tapi kalau orang mencuri dia takut kan, sebab dia tahu dia mencuri salah. Tapi kalau kita buat benda baik, makin lama, terutama kita buat benda kerja-kerja menyampaikan kesalahan ni, Allah akan mencampakkan keberanian demi keberanian dalam diri kita.
makin lama makin hilanglah perasaan resah gelisah dalam kehidupan kita. So, itu yang pertama kan, kelebihan orang cerita bila seorang itu terus menerus menyampaikan salahnya kan. Okay, itu sedikit intro pada bab ini. Kemudian dia ceritalah pada subtopik berikutnya, cerita tentang apa itu ad-dakwah dari segi bahasa kan, dari segi linguistiknya. Apakah yang masukkan dakwah dari segi bahasa. InsyaAllah kita jumpalah lagi pada sesi lain kan. Nampak muka dah ngantuk semua. Sekurang-kurangnya kita dapat satu